أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلق عنا أبواب عذابك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. أمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. كي أبا خبر برا جماعة semua. كي الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki insyaallah pada hari yang mulia ini kita akan khatam Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya para jemaah, saat ini ialah bukan sekadar pengakhiran membaca sebuah kitab. Ini bukan kita khatam kitab yang biasa, tidak. Bahkan pada hakikatnya ia adalah permulaan perjanjian yang baru antara seorang hamba dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Yani bukan hari ini hanya kita khatam. Jangan fikir kita khatam Al-Quran lepas tu ialah sudah tamat bacaan Al-Quran. Sebenarnya ini ialah sebagai permulaan hubungan yang baik antara kita dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan sebuah kitab yang dibaca kemudian ditutup, bukan. Bahkan ia adalah risalah kehidupan. Kita kena faham kenapa kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran ialah sebagai risalah kehidupan. Al-Quran manhaj dari Allah Subhanahu wa taala dan cahaya. Al-Quran memberi kita ialah petunjuk. Kalaulah Al-Quran, pastilah kita akan hidup dalam gelap. Oleh itu, para salafus salih
apabila mereka ialah sampai ke saat macam ini, hampir mukhatam Al-Quran macam kita, mereka ialah sangat-sangat gembira dan mereka ialah tahu bahawa khatam Al-Quran ini ialah salah satu tanda taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang kita khatam Al-Quran, bukan. Bila kita sampai untuk khatam Al-Quran, kita kena faham kita akan khatam Al-Quran dengan taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang tak pernah buka Al-Quran, ramai orang tak pernah baca Al-Quran langsung, ramai orang cuba baca tapi hanya baca sikit sahaja, tak boleh baca banyak, tak boleh baca lama. Kita semua mahu dapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla, tapi ramai orang fikir nikmat itu ialah seperti harta atau seperti duit, atau itu pun nikmat, tapi nikmat yang sementara, nikmat yang sementara. Yani misal, kalau bandingkan dengan kita boleh khatam Al-Quran atau kita dapat duit banyak, kalau bandingkan antara 100,000 ringgit atau kita dapat khatam Al-Quran, kita akan pilih yang mana? Dua-dua nikmat, duit nikmat, khatam Al-Quran pun nikmat, tapi kena pilih satu, 100,000 atau dapat khatam Al-Quran. Akan pilih yang mana? Khatam ke atau mau duit? Mau duit. Okey, kena pilih satu sahaja. Okey, kita mungkin betul pasal duit penting bagi kita supaya kita boleh hidup, tapi para jemaah kena faham kehidupan kita bukan satu. Sebenarnya kita akan hidup dua kali. Kali ini kita hidup di dunia, kali kedua kita akan hidup di akhirat. Tapi akhirat kita akan mula daripada alam barzakh. Yani selepas kita mati, hanya kita akan tukar tempat sahaja, tapi cara hidup sana lain dari cara hidup sini. Sana kita akan hidup dalam alam barzakh, tapi kita hidup di sana hanya dengan ruh sahaja. Jasad kita ini akan hancur. Yang akan hidup dalam alam barzakh ruh sahaja. Ruh yang akan hidup dalam alam barzakh macam mana hidup? Yani sekarang kita di dunia ini hidup dengan ruh dan jasad. Oleh itu kita perlu makan, minum, kita perlu pakaian,
Betul? Sana dalam alam barzakh kita akan hidup dengan ruh sahaja. Ruh kita ini perlu tenaga atau tak perlu? Sebenarnya perlu. Sebagaimana kita mahu hidup senang di dunia ini, kita mahu hidup senang di alam barzakh. Oleh itu ramai orang sedang mati dan mereka ialah nampak alam barzakh. Sekarang kita tak nampak alam barzakh, hanya kita dengar sahaja, belum nampak lagi. Tapi ramai orang tak percaya, tak mau, biarkanlah mereka tak mau percaya, tak mau. Nanti bila mereka mati, mereka akan nampak sendiri. Okey? Dan bila mereka sudah nampak, maknanya sudah percaya. Mereka minta kembali ke dunia ini. Untuk apa? Mahu kembali ke dunia supaya mereka ialah beramal salih sekali lagi. Tapi maaf para jemaah, sebab tak logik. Lepas mati atau dah sampai ajal, atas kemintaan dia minta kembali ke dunia ini sekali lagi, Allah akan bagi dia ialah kembali ke dunia ini sekali lagi. Tidak, hanya satu kali sahaja, satu kali. Apa masalah bagi kita manusia tidak percaya? Apa yang kurang bagi kita, tak bagi kita percaya? Sebenarnya semua ialah lengkap. Allah bagi kita akal, kita boleh berfikir. Dan kita sudah tengok orang yang sebelum kita dah mati. Orang yang sebelum kita sudah mati, orang yang kita sayangi dah mati. Kita tunggu apa? Tunggu ajal sahaja. So, bila kita mati dan kita pergi ke alam barzakh, apa yang kita buat di sini kita akan dapat, kita akan jumpa di sana. Sekarang kita baca Al-Quran. Okey, para jemaah kena faham, waktu yang paling sesuai untuk baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang tak baca Al-Quran di bulan Ramadan rugi besar. Kenapa? Sebab Ramadan bulan Al-Quran. Yani kalau kita baca Al-Quran di bulan Syawal, bagus juga. Bila-bila kita boleh baca Al-Quran. Tapi bila kita baca Al-Quran khusus pada bulan Ramadan ini ialah bulan yang istimewa. Ini ialah bulan Al-Quran. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Oleh itu, bukan senang kita dapat program macam ini. Bukan senang, bukan mudah. Sudah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Setiap tahun alhamdulillah nampak macam makin ramai. Semua ialah puas hati, semua ialah gembira. Ini bukan senang, bukan mudah. Kenapa para jemaah? Saya nak kalau boleh kita bersama-sama buka suratul A'raf. Cuba buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf surah 7. Muka surat 168. Muka surat 168. Ayat 146. Ayat 146.
Okey. Muka surat 168 ayat 146. Okey, sudah? Tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Kita sudah telaqi ayat ini, kita sudah baca ayat ini, tapi siapa pada kita yang telah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla selepas kita telaqi ayat ini? Oleh itu para jemaah, bila kelebihan talaqi Al-Quran, kita talaqi dengan tadabbur sekali. Oleh itu cara bacaan Al-Quran yang terbaik tartil seperti yang kita baca, supaya kita baca dan kita boleh faham makna sekali. Apa maksud ayat ini? سأصرف عن آياتي. Allah Azza wa Jalla akan jauhkan sebahagian dari manusia dari ayat-ayat Al-Quran. Sa'asrif, Allah akan jauhkan mereka. Allah tidak akan izinkan mereka baca. Allah tak bagi mereka baca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, yani para jemaah tahu seperti apa? Misal, kalau kita pergi ke sebuah majlis, kita sudah pakai, kita sudah bersedia dan kita sudah pergi, dah sampai. So kita nak masuk majlis itu, tiba-tiba ada orang ialah terus tahan kita, kata minta maaf, awak tak boleh masuk. Kenapa? Tak boleh masuk, maaf, baliklah. Orang lain boleh masuk, saya maaf tak boleh masuk. Apa perasaan para jemaah? Sedih sahaja. Betul, sedih, hina, malu. Dalam masa itu, sedang kita masih lagi berdiri, kita dengar dia tidak bagi kita masuk. Ya Allah, saya rasa ini saat yang paling susah bagi kita dalam hidup kita. Betul tak? So bagaimana kalau nak baca Al-Quran tapi Allah tak bagi? Allah tak bagi. Ya Allah, itulah Allah tak izinkan. Apa sebab? Allah dah sebut sebab dalam ayat ini. Sebab yang pertama, Allah tak bagi orang itu baca atau faham Al-Quran sebab apa? Takabbur. Sa'asrifu an ayati alladhina, Allah Subhanahu wa taala telah jauhkan halau siapa? Orang yang sombong. Alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq. Okey?
Yang kedua, siapa? Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Ramai orang sombong. Okey? Ramai orang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Mungkin, okey, boleh dengar Al-Quran, tapi beriman kepada ayat Al-Quran susah. Seperti ayat mawaris dalam Al-Quran, ayat tentang harta pusaka. Dia tidak beriman. Dia makna tidak beriman, tak mahu ikut, tak mahu amalkan. Ayat hudud dalam Al-Quran, dia tak mahu ikut. Ayat hijab dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang tak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tak mahu ikut. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyarau sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila. Sabila ar-rushd, kalau ada jalan yang bawa mereka ke kebaikan, ke iman, ke amal salih, mereka tak mau ikut. Contoh, kalau kita misal ada kelas tadabbur Al-Quran, kelas rahsia, kelas tafsir, kelas hadis, kelas agama, dia tak mahu ikut, tak mahu. Tapi kalau kita nak holiday ke, atau kita nak jalan-jalan, atau nak buat benda, boleh ikut, boleh ikut, tak ada masalah. wa iyarau sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa iyarau sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Ya Allah, dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Sebenarnya orang itu telah mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia tak lafaz, walaupun dia tidak kata aku dusta Al-Quran, tak perlu cakap, tak perlu, cukup ialah dia tidak amal. Masalah apa para jemaah? Kalau saya tanya, minta maaf, kita percaya Al-Quran atau kita mendusta Al-Quran? Okey, jawaban kita percaya. Apa bukti kita percaya? Maaf, bagus, bukti bukan melalui lafaz. Okey, jangan percaya semua yang kita dengar. Tak, kita nak tengok amal. So amal yang akan tunjuk kita sama dia percaya atau tidak. Mungkin orang kata macam orang munafik. Orang munafik, mereka kata wa minan nasi man yaqulu amanna billah, suara kuat tinggi, kami beriman kepada Allah. Okey, ramai orang cakap kami beriman, tapi tengok apa yang mereka buat, tidak beriman. Okey, wa kanu anha ghafilin. Allah tidak bagi orang yang lalai. Tahu apa makna lalai? Yani orang yang lalai itu, dia bukan letak Al-Quran sebagai matlamat yang terutama, tidak. Sudah ada banyak lagi dunia, kerja, keluarga, urusan, perniagaan, macam-macam. Tapi mungkin Al-Quran ini jadi nombor 3, 4, 5 atau 10, atau mungkin jadi nombor yang terakhir. Faham ini para jemaah? Baik, bila kita sampai ke hari ini mukhatam Al-Quran, so kalau kita bandingkan hal kita sekarang dengan ayat-ayat ini, rasa macam mana? Pasal Al-Quran benar para jemaah, maafkan saya, berapa ramai orang yang kita sudah hantar mesej kepada mereka yang minta mereka ialah join sekali tapi tak nak, atau mungkin datang sekali tapi tak mau datang lagi. Ada tak? Ada. Betul tak? Bila kita dah sampai ke hari ini mukhatam Al-Quran, bagaimana?
Sifat dalam hati macam mana? Sombong tak? Pasti kalau sombong tidak akan berjaya. Ini nikmat yang paling besar. Ini nikmat yang paling besar. Program seperti ini, talaqi Al-Quran, tiap-tiap hari datang ke masjid, duduk 3 jam, hampir 4 jam. Datang sebab apa? Ini jalan menuju ke syurga. Tak mau pergi mana-mana. Tak mau jalan mana-mana. Sebab apa? Sebab mahu ikut. Tak mahu buat maksiat. Beriman kepada ayat Al-Quran. Dia mengutamakan Al-Quran. Oleh itu para jemaah, dengarlah ini. Orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran, maka sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepadanya suatu nikmat yang besar. Ini ialah nikmat yang paling besar, kerana Allah telah memilihnya untuk menjadi daripada kalangan ahli Al-Quran. Bukan mudah. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlaini minan nas." Sesungguhnya bagi Allah ada golongan khusus daripada manusia. Para sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahli Al-Quran. Mereka adalah ahlullah dan golongan pilihannya. So bagaimana para jemaah kalau datang pada hari kiamat dengar panggilan dari Allah Azza wa Jalla, mana ahlul Quran, mana ahlullah? Siapa? Bukan orang yang hafal Al-Quran sahaja para jemaah, tak. Ahli Al-Quran itu orang yang baca Al-Quran. Ahli Al-Quran itu ialah orang yang cuba memahami Al-Quran dan cuba ialah mengamalkan Al-Quran. Okey, oleh itu para jemaah, khatam Al-Quran ini ialah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar yang kita semua kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Oleh itu para jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hafal Al-Quran, betul? Kenapa dalam bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salam 2 kali. Nabi hafal. Kenapa dia tidak baca seorang-seorang macam tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqi Al-Quran dengan Jibril. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh baca Al-Quran seorang, tak boleh baca sendiri. Walaupun Al-Quran turun atas Rasulullah, tapi Rasulullah suruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu baca. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tanya Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Quran sudah turun atas Rasulullah. Rasulullah sudah dengar Al-Quran dari Jibril alaihi salam. So macam mana saya baca? Saya baca, Rasulullah dengar. Sepatutnya Rasulullah yang kena baca, kita yang dengar. Tapi tengok jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Al-Quran betul turun atas aku, tapi apa yang Rasulullah suka? Apa yang Rasulullah suka? Suka baca atau suka dengar? Mana yang Rasulullah lebih suka?
suka dengar. Oleh itu Rasulullah SAW beritahu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku suka dengar Al-Quran dari orang lain. Ya Allah, oleh itu para jemaah, kalau datang ke sini tak pandai baca atau susah baca, kalau hanya dengar sahaja cukup. Tapi kalau baca tapi ada banyak salah, akan dapat 2 ganjaran seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam al-hadis. Maknanya para jemaah, tak ada langsung orang datang ke sini akan rugi, pasti akan beruntung. Oleh itu saya mengucapkan tahniah kepada para jemaah semua, dan kita kena faham juga, kita kena faham ibadah puasa ibadah yang agung. Tapi baca Al-Quran di bulan puasa lebih agung dari puasa. Allah menjadikan puasa ini untuk apa? Al-Quran. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah memuliakan bulan Ramadan sebab Al-Quran. Malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Tahu apa sebab? Tahu apa kelebihan malam Lailatul Qadar? Kerana Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kalau Allah memuliakan satu malam, sudah jadi lebih baik dari 1000 bulan kerana Al-Quran. Bagaimana seorang yang datang baca Al-Quran secara talaqi khusus pada bulan Ramadan, bagaimana? Oleh itu malam Lailatul Qadar nama dia Lailatul Qadar. Tahu apa makna Al-Qadar? Bukan hanya Al-Qadar yakni takdir sahaja, tak, bukan itu sahaja. Makna Al-Qadar yakni Al-Qadar nilai. So pada malam Lailatul Qadar Allah akan memuliakan kita. Allah akan memuliakan kita sebab apa? Sebab Al-Quran. Oleh itu para jemaah, kalau tengok pada surah Al-Qadr, surah Al-Qadr ini mula dengan apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sudah membuka surah Al-Qadr dengan apa? Al-Quran ayat 1. Maknanya para jemaah, hubungan yang terutama sudah berlaku antara langit dan bumi. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Sebab Al-Quran. Oleh itu semua yang datang insya Allah akan beruntung, tak ada langsung yang akan rugi. Lagi satu para jemaah, kelebihan doa khatam Al-Quran sangat penting. Oleh itu kita minta para jemaah ialah datang bawa anak, bawa keluarga, bawa sahabat, ikut para sahabat. Seperti para sahabat yang buat macam bila Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mukhatam Al-Quran, dia bukan baca doa khatam seorang-seorang, tak, dia bawa keluarga, anak, cucu, bawa jiran semua. Untuk apa para jemaah? Jangan fikir doa khatam Al-Quran seperti doa biasa. Tidak. Maafkan saya sikit lagi sebab hari ini kita tak baca banyak, sahaja dari Ad-Duha sampai An-Nas, lepas tu kita baca doa khatam. Tapi saya nampak tazkirah ini insya-Allah akan memberi kita manfaat. Kalau boleh para jemaah tengok pada surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Daripada ayat 183 sehingga ayat 185 Allah Azza wa Jalla
ialah bercakap tentang puasa. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kamu semua ialah berpuasa. Bagus. Lepas tu masih lagi bercakap tentang puasa. Ayat 185 pun masih lagi bercakap tentang puasa. Dan Al-Quran, kenapa susunan macam ni? Puasa, lepas tu Al-Quran, lepas tu ayat 186 doa. Kenapa macam tu? Puasa, lepas tu Al-Quran, lepas tu doa, supaya kita faham doa yang terbaik ialah doa yang kita baca selepas ibadah. Doa yang terbaik, doa yang mustajab. Oleh itu saya nak para jemaah semua yakin doa kita pada hari ini insya-Allah akan mustajab. Insya-Allah. Dapat dari mana? Dari Al-Quran. Oleh itu tengok Allah letak ayat doa selepas ibadah puasa dan ibadah Al-Quran. Mana yang paling tinggi? Puasa ke atau Al-Quran? Al-Quran lebih tinggi dari puasa. Oleh itu para jemaah, doa yang mustajab, doa yang terbaik ialah yang kita baca selepas ibadah. Tak ada ibadah yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Oleh itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas nikmat ini hadiah yang paling besar yang Allah bagi kita semua ialah bila kita insya-Allah khatam Al-Quran dan kita baca doa. Okey? Oleh itu saya mengucapkan ialah tahniah kepada para jemaah semua dan yakinlah insya-Allah kita semua akan beruntung dan kita semua ialah kena doa dengan yakin bahawa doa kita insya-Allah akan makbul insya-Allah. Itu wallahu a'la wa a'lam. بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، آمين يا رب العالمين. الحمد لله.